Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Muhammad Ezam bin Muhammad Ali dalam forum kita pada hari ini yang bertajuk Aksiologi dalam Penyelidikan. Bersama saya, panel pertama, Saudara Alif. Panel kedua, Saudari Ainin Iliana. Panel ketiga, Saudari Ezma Sazlin. Panel keempat, Saudara Abdul Muhaimin. Dan panel kelima, Saudara Abdul Matin. Baiklah. Aksiologi merujuk kepada isu etika yang perlu dipertimbangkan semasa merancang sebuah penyelidikan. Menurut Finis 1980, ia menganggap aksiologi sebagai pendekatan falsafah untuk membuat keputusan bernilai atau keputusan yang betul. Aksiologi membincangkan isu-isu nilai yang berkaitan dalam 3 bidang iaitu etika, estetika dan falsafah sosial. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang pertama. Adakah anda percaya dengan peserta kajian anda dan apakah kelemahan bagi pilihan anda? Kita persilakan panel kita yang pertama, Saudara Alif. Terima kasih kepada moderator. Untuk menjawab soalan yang pertama itu, pilihan saya adalah ya. Saya akan percaya terhadap apa yang dikatakan oleh responden ataupun peserta saya sebab sesuatu perkara tersebut mungkin merupakan sesuatu yang agak sensitif terhadap pandangan peserta tersebut. Dalam hal ini, kita seharusnya tidak terlalu mengikut dan pandangan individu kita, sahaja sebaliknya perlu menghormati pendapat ataupun pandangan mereka yang mungkin mereka rasakan memberi kebaikan terhadap diri mereka. Okey, untuk kelemahan dari pilihan saya ini pula, saya dapat katakan yang mungkin saya percaya apa yang dikatakan oleh responden ataupun peserta tersebut. Namun tidak semestinya saya akan bersetuju 100% dengan apa yang diberitahu oleh mereka. Jadi pilihan saya ini mungkin akan jadi bermasalah jika apa yang dikaji itu melibatkan satu percanggahan dari segi kepercayaan dan pandangan saya sendiri, dan percanggahan ini juga akan memberi impak terhadap hasil kajian yang dijalankan. Itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang pertama iaitu Saudara Muhammad Alif. Terusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua. Dipersilakan Saudari Ainin dengan soalan yang masih sama iaitu adakah anda percaya dengan peserta kajian anda dan apakah kelemahan bagi pilihan anda? Dipersilakan. Terima kasih Muhammad Izam. Untuk menjawab soalan pertama, saya tidak bersetuju dengan responden kerana setengah pendapat responden tidak akan membantu kepada penyelidikan saya. Hal ini dikatakan maklumat yang diberikan adalah atau berkemungkinan bersyangga dengan objektif atau maklumat yang saya inginkan. Selain itu, jawapan daripada responden juga kemungkinan tidak benar dan mengakibatkan data yang saya kumpul tidak wujud dan tidak wujud dan tidak cukup kerana setengah pendapat mereka adalah direka saja. Untuk menjawab soalan kedua, walaupun saya tidak bersetuju dengan kehadiran responden, maklumat daripada responden juga harus diambil peduli kerana penglibatan responden amatlah penting dalam sebuah kajian atau penyelidikan. Tanpa kehadiran responden, data penyelidikan tidak akan cukup untuk objektif yang saya inginkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua iaitu Saudari Ainin Iliana. Seterusnya kita bergerak ke panel kita yang ketiga iaitu Saudari Ezma Sazlin dengan soalan yang sama. Adakah anda percaya dengan peserta kajian anda dan apakah kelemahan bagi pilihan jawapan anda? Dipersilakan. Terima kasih moderator. Berdasarkan statement kan saya memilih dia kerana kita tahu sertifikasinya aksiologi ini memberikan tumpuan kepada pengaruh dan nilai dalam pendidikan dan juga penting nilai untuk mempengaruhi cara kita untuk menjalankan pendidikan. Jadinya aksiologi dalam peserta ini juga merujuk kepada isu etika yang perlu dipertimbangkan semasa merancang cara pendidikan.
dan ia juga mempertimbangkan pendekatan falsafah untuk membuat keputusan yang bernilai dalam keputusan yang betul. Jadi dalam peserta ini juga pendidikan akan dinilai berdasarkan apa yang dikaji berdasarkan perolehan data. Apabila maklumat atau data daripada peserta ini dapat membantu pengkaji untuk mendapatkan jawapan dan juga menyelesaikan pendidikan itu. Jadinya peserta dalam antologi ini penting untuk menerangkan tentang latar belakang yang dapat memberikan gambaran kepada mereka tentang pemilihan dan juga cara memilih dengan cara pemilihan yang tersebut. Jadi dalam keadaan ini kita dapat membantu peserta dalam memahami mengapa ideologi itu peserta berada dalam cara tertentu. Jadi untuk soalan kedua, kelemahan itu bagi saya peserta itu lazimnya dianggap sebagai peserta yang bertindak semata kepada apa yang diinginkan oleh penyelidik, tetapi ia juga berlaku atas sebab kurang jelaslah. Jadi salah satu kesan tambahan yang kita dapat tahu ini dapat mengenalkan daripada berat sikap peserta iaitu hasil hijauan selanjutnya masih menunjukkan kesalahan halaman. So kesimpulan yang dapat berdasarkan pertemuan ini juga sukar untuk menentukan sama ada kecenderungan peserta ini berlaku dan cuba untuk menentukan akhirnya terhalang lagi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang ketiga iaitu saudari Ezma Sazlin. Baiklah, kita teruskan kepada panel kita yang keempat iaitu saudara Abdul Muhaimin dengan soalan yang masih sama iaitu adakah anda percaya dengan peserta kajian anda dan apakah kelemahan bagi pilihan anda tersebut? Dipersilakan. Terima kasih saudara Eza, moderator kita pada malam ini. Kita tahu dalam kita menjayakan satu aktiviti kajian, satu kerja kajian, kita saling memerlukan kedua-dua antara pekaji dan responden. Dan untuk menjawab soalan, adakah kita perlu percaya kepada responden? Pada pendapat saya memilih untuk tidak percaya. Kerana kita tahu, dalam kita menjayakan kerja-kerja kajian ini, kita akan bertemu dengan responden. Yang pertama sekali, dia adalah bias. Dia akan memberi respon atau jawapan mengikut kehendak dia, kehendak dan selera mereka. Kedua, kita akan berjumpa dengan responden yang hanya melontarkan propaganda dan retorik sahaja. Lebih daripada data yang kita perlukan. Ini termasuk dalam data-data yang kita tak perlukanlah dalam kajian kita. Mungkin juga responden-responden ini mereka telah dipengaruhi atau terpengaruh dengan mana-mana pihak yang berkepentingan untuk menjawab persoalan yang ingin kita jalankan dalam kajian ini. Walau bagaimanapun, namun untuk menjawab soalan untuk menjawab soalan yang kedua, terdapat kelemahan dalam pendapat saya ini ialah kita memerlukan data. Kita memerlukan data daripada responden tersebut. Kita tetap memerlukan data yang natural daripada peserta tersebut. Oleh itu kita perlu, sebagai pekaji, kita perlu pandai untuk mengasingkan sama ada perkara itu adalah fakta atau perkara retorik yang kita terima daripada responden tersebut. Dan kita akan mengambil data-data natural ini, semuanya adalah perkara yang tulen dan bukan atas kehendak mana-mana jawapan, mana-mana pihak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang keempat iaitu saudara Abdul Muhaimin. Seterusnya dipersilakan panel kita yang kelima iaitu saudara Abdul Matin dengan soalan yang masih sama iaitu adakah anda percaya dengan peserta kajian anda dan apakah kelemahan bagi pilihan anda tersebut? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita. Dan saya pilih untuk percaya dengan peserta penyelidikan saya. Tetapi harus selari dengan objektif kajian dan tidak bias kepada sebarang responden dan hanya bersifat neutral. Jadi untuk menjawab soalan kedua, saya percaya kelemahan jawapan saya mungkin kepada unsur-unsur responden saya yang mungkin mempunyai fabrikasi kepada jawapan mereka ataupun dia memberi maklumat yang tidak benar. Jadi oleh itu kita sebagai seorang penyelidik harus
berpegang kepada objektif kajian dan untuk menjalankan penyelidikan secara neutral. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, aksiologi merupakan merujuk kepada objektif kajian. Ia merupakan cabang falsafah penyelidikan yang menjelaskan sama ada seseorang pekaji itu cuba menerangkan atau meramalkan dunia atau hanya berusaha untuk memahaminya. Secara ringkas, aksiologi memberi tumpuan kepada perkara yang dinilai dalam satu penyelidikan. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.